Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah cerita bersama saya Zulfitri Yusof. Ini adalah cerita di sebalik tabir pemberitaan kami di Astro Awani. Sekarang banyak cerita pasal harga bekalan, harga cerita mengenai fasilitas food security dan sebagainya. Dan baru-baru ini ada laporan yang mengatakan bahawa bekalan ayam khususnya di negeri Melaka mungkin akan terjejas kerana ada kabar-kabar mengatakan bahawa ada penternak yang bakal melakukan protes pada hujung minggu ini kerana tidak berpuas hati dengan subsidi yang diberikan oleh pihak kerajaan. Sudah pasti apabila berita begini keluar, yang panik siapa? Peniaga. Dan sudah pasti pengguna seperti kita yang mungkin menanggung kepada kerugian atau menanggung kepada ketidaktentuan harga. Namun, benarkah kabar ini berlaku? Benarkah wujudnya protes ini? Dan bagaimana bekalan harga ayam ini tidak terjejas? Bekalan ini dapat terus sampai kepada para pengguna? Syuhada Abdul Kadir, Wakil Astro Awani Melaka bersama dengan kita pada petang ini. Syuh, betul ke cerita kata nak tutup kilang pada hujung minggu ni? Apa cerita sebenarnya? Kalau dapat Syuh mulakan dahulu. Baik, kalau saya boleh kongsikan dahulu, kita tahu bahawa semalam ada satu laporan akhbar tempatan yang memaklumkan akhbar tempatan memaklumkan bahawa kononnya akan sekumpulan penternak ayam di negara ini memboikot ataupun cuba protes kerana mereka tidak berpuas hati kepada kerajaan yang dikatakan lambat untuk membayar subsidi, dan itu sebenarnya susulan daripada satu memo yang dikeluarkan oleh salah sebuah syarikat peternak ataupun ladang ternakan yang besar di Melaka ini. Yang mana kalau saya boleh kongsikan, di Melaka ini ada dua sebenarnya ladang ternakan yang besar di Melaka. Itu dua yang terbesar bukan sahaja di Melaka tetapi merupakan syarikat pengeluar utama di seluruh negara ini. Tetapi kalau mengikutkan keseluruhan ladang ternakan di Melaka sahaja, ada lebih kurang 130 ladang. Dan sebenarnya itu adalah rentetan daripada memo itu, dan sebenarnya kalau saya boleh kongsikan, sebenarnya tak ada pun masalah isu bekalan seperti apa yang dikongsikan oleh pengarah Kabinet Syipin Negeri Melaka. Tak ada pun isu bekalan, dan semalam kita ada siarkan satu kenyataan daripada penasihat Persekutuan Persatuan Peternak Malaysia FLFAM, Datuk Jeffrey Ng, yang mana Datuk Jeffrey Ng memaklumkan bahawa beliau menafikan notis penutupan kilang ataupun syarikat ladang ternakan itu ada kaitan dengan protes yang kononnya wujud protes oleh pemilik syarikat ternakan ataupun syarikat pengeluar ayam ini kepada kerajaan. Yang mana Datuk Jeffrey Ng memaklumkan bahawa penutupan sementara pengoperasian itu adalah satu perkara yang biasa, yang mana di memo itu juga sudah dinyatakan bahawa penutupan 2 hari pada Sabtu Ahad ini memang betul ada penutupan di ladang ternakan yang terletak di Merlimau Jasin itu. Memang ada penutupan pada Sabtu dan Ahad ini untuk tempoh 2 hari dengan alasan penutupan itu kerana ayam-ayam hidup ataupun yang diternak di ladang ternakan itu belum sampai tempoh matang untuk disembelih dan untuk dijual. Dan itu sebenarnya alasan utama kenapa ladang ternakan itu ditutup selama 2 hari ini, dan perkara itu juga disahkan oleh pengarah Kabinet Syipin Negeri Melaka sendiri. Dan yang mana Datuk Jeffrey Ng, pengurus iaitu yang saya sebutkan tadi, penasihat Persekutuan Persatuan Peternak Malaysia, menafikan perkara itu kerana yang dikatakan isu itu tak ada kaitan langsung dengan protes syarikat-syarikat pengeluar, yang mana di bawah persatuan itu sebenarnya ada lebih kurang 2,400 ahli, yang mana 2,400 pemilik syarikat pengeluar. Dan beliau memaklumkan bahawa di bawah persatuan beliau tidak ada menerima sebarang aduan ataupun laporan daripada mana-mana pemilik syarikat pengeluar ayam ataupun pemilik ladang ternakan ayam ni untuk membuat protes dengan cara begitu kepada kerajaan. Dan mungkin kita boleh dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Datuk Jeffrey semalam. Sama ada statement tu betul ke tak salah tu. Kalau statement tu salah, kita kena tekan. Kenapa statement tu ada keluar? Kita tak mau salahkan orang. Kalau memang syarikat itu ada isu persendirian, dia nak cuma berehat untuk 2 hari untuk dia menyelesaikan isu dia, kita kena kasih dia peluang untuk selesaikan isu dia. Tak mau pakai isu tu sambung dengan cerita sendiri, kaitkan semua sekali tu jadi satu isu yang besar. Kan? Dia akan menyebabkan semua pihak kerajaan kena pergi ke rantai untuk buat kerja yang tak betul. Dan reaksi itu tak betul juga. Kan? Itu sebab saya tak setuju dengan statement tu.
Baik, itu apa yang dikongsikan oleh Datuk Jeffrey, yang mana beliau sendiri mengakui beliau terkejut apabila mendapat maklumat kononnya yang mana dikaitkan isu penutupan syarikat pengeluar ayam itu, yang merupakan salah satu syarikat pengeluar ayam yang terbesar bukan sahaja di Melaka tetapi di seluruh negara itu, yang terletak di kawasan Melimau Jasin. Beliau sendiri terkejut dengan kenyataan itu, yang mana beliau mengatakan juga bahawa selain penutupan itu merupakan satu benda yang biasa, ialah contohnya sesebuah premis apabila mereka berdepan sesuatu isu, contohnya kekurangan pekerja dan sebagainya, mereka boleh memilih untuk menghentikan sementara operasi, dan sebagai contoh di syarikat itu juga memilih untuk menghentikan operasi pada 2 hari. Dan kata Datuk Jeffrey juga, penutupan 2 hari itu langsung tidak akan menjejaskan bekalan kerana banyak lagi syarikat pembekal lain di Melaka khususnya, Zul. Sure. Itu saya nak tanya tu. Apabila dikatakan bahawa tutup 2 hari tidak menjejaskan bekalan, dan benar tidak ada protes itu dilakukan oleh penternak ini kerana kononnya tidak berpuas hati dengan subsidi. Tapi Shu, apabila Shu mengatakan bahawa kilang itu terpaksa ditutup kerana saiz ayam yang kecil, tidak matang dan sebagainya, itu mungkin sesuatu kerana permintaan itu cukup tinggi terhadap bekalan ayam, khususnya selepas perayaan Hari Raya Aidilfitri dan rumah terbuka masih lagi meriah setiap hujung minggu. KPDN HCP, adakah jaminan yang diberikan itu cukup meyakinkan ataupun bagaimana? Ada tak Shu tanyakan kepada pihak-pihak yang berkaitan? Dan apabila Shu bersama dengan peniaga-peniaga di pasar-pasar besar contohnya, adakah ianya bukan masalah atau ianya belum lagi sampai masalah tu? Baik, kalau bercakap soal jaminan daripada pihak KPDHCP, seperti apa yang dikongsikan oleh pengarah KPDHCP Negeri Melaka sendiri, iaitu Puan Norina Jaafar, yang mana beliau memaklumkan memang pada semalam apabila isu itu mula dibangkitkan, apabila memo penutupan 2 hari syarikat itu tular, pihak KPDHCP tanpa melengah mereka terus ke kilang berkenaan untuk membuat pemeriksaan, dan benar sebenarnya apa yang dimaklumkan oleh syarikat pengeluar itu memang ayam-ayam hidup yang berada di ladang ternakan mereka, kalau ikutkan tempoh matang untuk menyembelih seekor ayam itu untuk dijual adalah lebih kurang beratnya sepatutnya 1.8 ke 2 kilogram sebelum disembelih, tetapi ayam-ayam hidup yang berada di ladang ternakan itu beratnya hanya cuma 1.1 kg sehingga 1.2 kg, dan itu antara faktor utama kenapa mereka terpaksa menghentikan operasi selama 2 hari, kerana mereka dah tak ada lagi bekalan untuk disembelih, untuk disupply. Tetapi seperti yang dikatakan tadi, benda itu tidak mengganggu bekalan secara amnya, kerana banyak lagi syarikat-syarikat pengeluar lain, yang mana syarikat yang ditutup ini antara lokasi pengeluaran ayam mereka akan supply kepada selain di seluruh negeri Melaka, mereka juga antara salah satu pengedar utama di Pantai Timur. Apa yang dimaklumkan oleh pengarah KPDHCP, syarikat itu sepatutnya supply ke Pantai Timur. Tetapi kalau di Melaka, melihat di Melaka sendiri, itu tidak menjadi masalah. Kalau di pihak peniaga juga tidak, setakat ini masih belum ada lagi lah isu bekalan. Mungkin kita tak tahu kerana penutupan itu pun 2 hari, iaitu pada Jumaat dan Sabtu ini, belum lagi ditutup kerana hari ini baru hari Khamis, belum lagi ditutup. Pada hari Sabtu dan Ahad ini, setakat ini apa yang boleh dikatakan, apa yang boleh disahkan oleh pengarah KPDHCP sendiri juga, memang belum ada masalah shortage bekalan di seluruh negeri Melaka ini, Zul. Sure, cerita di sebalik berita, bagi assignment yang ataupun tugasan yang seperti ini, susah tak nak dapatkan maklum balas daripada pihak KPDN HP dan juga daripada pihak Persekutuan Pembekal Ayam contohnya, satu. Dan juga puas tak hati dengan jawapan yang diberikan oleh mereka, ataupun Sure ada tak follow up cara lain, risik-risik pekerja kilang ke, pekerja kilang ayam ataupun di peniaga dan sebagainya, kerana kita tidak boleh menafikan ada cakap-cakap di peringkat bawah, di peringkat pengguna contohnya, yang kadang-kadang kita tidak boleh nafikan apa yang mereka rasa dan juga sentimen yang dibawa oleh mereka. Bagaimana Shu membawa naratif dan juga mengimbangkan tu? Baik, yang pertama apabila kami dapat isu memo yang tular itu yang mengatakan, kita tahu jarang, sebagai contoh syarikat itu juga sebelum ini beberapa kali pernah dikaitkan dengan kes COVID dan sebagainya, berapa kali pernah di-compound kerana tidak menghentikan operasi mereka walaupun sudah diarahkan berhenti kerana isu COVID dan sebagainya. Tapi kami sebenarnya pada mulanya apabila kami terima memo itu yang mengatakan syarikat itu akan menghentikan operasi, kami akui memang sedikit terkejut kerana satu syarikat yang besar memang jarang untuk menghentikan operasi, kecuali kalau betul-betul ada emergensi. Tetapi memang sedikit sukar untuk kami dapatkan maklum balas daripada pihak syarikat pengeluar itu sendiri, kerana kita tahu untuk dapatkan ialah sebuah syarikat yang besar, untuk kami dapatkan daripada pemilik syarikat itu sendiri dan sebagainya memang agak sukar. Dan itu kenapa kami cuba mendapatkan kenyataan daripada Persatuan, sama ada Persatuan ada menerima laporan ataupun aduan daripada syarikat berkenaan ataupun tidak. Dan
Datuk Jeffrey Ng, penasihat Persatuan Peternak-Peternak Ayam Malaysia juga mengakui memang terkejut kerana katanya dia tidak tahu, tidak pernah menerima aduan itu. Dan dari segi cabaran untuk dapatkan sumber itu memang yang pertama memang kami bukan Datuk Jeffrey saja terkejut, kami juga sebagai media berada di lapangan ini juga terkejut kerana syarikat besar, jarang-jarang kita dengar satu syarikat besar yang merupakan syarikat pengeluar, antara pengeluar ayam terbesar di seluruh negara, bukan sahaja di Melaka tetapi di seluruh negara menghentikan operasi. Dan pengarah Kabinet CP juga memang sebenarnya daripada semalam saya dah cuba follow up, tetapi kita tahu bahawa ada proses-prosesnya untuk beliau sahkan kepada kami, yang mana beliau telah menghantar pasukan untuk membuat cek ataupun semakan di kilang itu, yang mana sepasukan telah dihantar. Betul ke seperti yang ditulis oleh memo itu, kononnya syarikat itu terpaksa ditutup kerana berat ayam tak sampai tempoh matang untuk disembelih. Betul ke isu itu? Dan apabila pasukan KDCP sudah pergi dan mereka dah buat semakan dan apa yang disahkan oleh pengarah memang benar, semua ayam-ayam hidup di situ. Tapi mungkin ada sedikit isu yang menarik kerana pengarah KDCP juga mengatakan tidak menolak dakwaan, bukan dikatakan akan berlaku isu tidak cukup bekalan, tidak, tetapi memang dia mengakui bahawa ada sedikit kekurangan bekalan, bukan kerana kita tahu sekarang ni adalah tempoh musim perayaan. Mungkin ramai yang orang keluar beli ayam dan sebagainya untuk rumah terbuka dan sebagainya. Jadi beliau tidak menasihati orang ramai untuk tidak panik, kerana isu ini orang ramai pengguna dinasihati juga untuk tidak panik, tidak beli dalam kuantiti yang banyak dalam bentuk pukal, kerana beliau bimbang jika itu berlaku, jika pembelian panik itu berlaku, akan berlaku isu kekurangan bekalan ayam di negeri Melaka ini, Zul. Syu, daripada mana asalnya cerita mengenai protes ni disebabkan tak puas hati dan sebagainya? Mungkin kita akar kepada spekulasi itu, Syu. Kalau Syu sendiri dengar daripada mana pada awalnya? Baik, sebenarnya isu ini timbul apabila dilaporkan oleh sebuah akhbar tempatan. Apabila akhbar tempatan itu memaklumkan daripada sumber yang mengatakan kumpulan yang didakwa sebagai kartel ayam ini cuba membuat protes dengan melakukan penutupan di syarikat-syarikat mereka, dan itu rentetan daripada memo yang tular daripada salah sebuah syarikat pengeluar ayam terbesar di Melaka, yang mana yang dikatakan tadi akan tutup 2 hari pada Sabtu dan Ahad itu, dan perkara itu dikaitkan dengan kononnya kartel ayam ini cuba protes dengan cara itu. Kononnya kita tahu bahawa sebelum ni memang isu ayam ni bukan satu isu yang baru kan, dengan harga dedak yang mahal dan sebagainya. Jadi itulah puncanya kenapa kami cuba dapatkan follow up daripada persatuan dan sebagainya, Zul. Okey, terima kasih banyak, Syu. Laporan-laporan itu akan kami bawakan dalam Awani 7.45 pada malam ini dan juga buletin seterusnya. Terima kasih Syuhada Berkadir, Wakil Astro Awani Melaka. Kita cerita mengenai bekalan ayam. Selepas ini Faris Azman akan bersama dengan saya dalam cerita. Kita berhenti rehat seketika dahulu.